Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas radhiyallahu taala anhu dan kepada Maulana Syekh Ali Jumaah radhiyallahu anhu dan sekalian para aulia, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini di bulan Ramadan kita kembali dalam pengajian kitab Nurul Uyun fi Talkhis Siratil Amin Al-Ma'mun karya Maulana Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas radhiyallahu taala anhu. Berikut inilah kitab yang kita gunakan. Baik. Dan kita berhenti pada perbahasan muka surat 11. Pada muka surat 11. Baik, iaitu berkenaan dengan ibu susuan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumikum fid darain amin. Qala radha'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ibu susuan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda disusukan oleh Halimah binti Abi Zu'aid Al-Huzaliyah, dan di sisinya dibelah dada baginda dan diisi dadanya dengan hikmah dan iman, dan dikeluarkan bahagian syaitan di dalamnya. Dan baginda juga disusukan oleh Suwaibah Al-Aslamiyah yang merupakan hamba perempuan Abi Lahab, dan dijaga baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Ummu Aiman, iaitu namanya Barakah, yang berasal daripada kota Habsyah yang diwarisi dari ayah baginda. Dan tatkala baginda dewasa, beliau dibebaskan dan dikahwinkan dengan Zaid bin Harisah. Baik. Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan salah satu daripada peristiwa penting pada perkembangan hidup Nabi SAW adalah baginda ini disusukan. Dan kalau nak disebutkan di sini, ibu-ibu susuan Nabi SAW itu ada beberapa orang. Yang pertama adalah ibu baginda Nabi SAW sendiri, iaitu Siti Aminah. Dan yang kedua adalah Suwaibah Al-Aslamiyah, bekas hamba Abu Lahab. Dan kemudian seterusnya adalah Halimah As-Sa'diyah. Itu adalah 3 orang ibu susuan baginda Nabi SAW. Yang pertama adalah ibu kandung baginda Nabi SAW. Dan kemudian adalah beberapa wanita-wanita yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka peluang untuk berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika baginda masih lagi kecil. Baik. Disebutkan dalam kitab Fiqhus Sirah bahwasanya
orang-orang Arab ini, mereka menghantarkan anak-anak mereka untuk disusukan di kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan pedalaman. Maka Nabi SAW tinggal di kota Mekah, kota dipanggil bandar lah. Dan Nabi SAW disusukan di mana? Di kawasan pedalaman, kawasan kampung-kampung. Maka bila dipindahkan ke kawasan kampung-kampung, orang Arab ini percaya bahawa kalau budak itu dia dijauhkan daripada kawasan pekan-pekan, bandar-bandar, akan dapat mengelakkan daripada penyakit-penyakit. Sebab bandar ni kawasan bercampur macam-macam orang. Kita pun tahu, waktu zaman-zaman dulu Arab Jahiliah ni, kalau di bandar-bandar ada apa, pelacur-pelacur, rumah pelacur, benda-benda tu adalah benda yang kotor, yang menyebabkan penyakit dan sebagainya. Dan bila kawasan sesak, maka adalah kotoran-kotoran, sampah sarap dan sebagainya. Maka itulah juga menyebabkan penyakit, kawasan sesak, boleh. Tapi bila dia dipindahkan ke kawasan pedalaman, kawasan yang lapang, kawasan yang selesa, dan kemudian tidak ada apa sebarang masalah daripada masalah sosial yang lain. Okey. Jadi yang pertama adalah untuk mengelakkan penyakit. Yang kedua adalah supaya dapat budak-budak yang disusukan di situ, membesar di situ, memperoleh akhlak-akhlak sejati orang Arab yang baik-baik. Macam contoh, orang Arab ini, mereka bila duduk di kampung-kampung akan kuat dia punya apa? Syaja'ah dia. Jadi orang yang gentleman, jadi orang yang pemurah, orang yang dia beradab dan sebagainya. Itu dipanggil akhlak-akhlak yang dapat didapati apabila seseorang itu berada di mana? Di kampung. Boleh? Baik. Kalau kita pun orang bandar dengan orang kampung ada beza, betul? Kalau orang bandar ni geng-geng duk kuat main game, contoh kan, kuat main game. Boleh yang orang kampung, dia buat kerja. Buat kerja pagi petang, jadi kuat. Pendekar, tu dia. Contoh, tapi lah ni orang bandar, orang kampung pun kuat main game juga, tak ada beza pun antara dengan orang bandar. Tu. Okay, kemudian yang yang ketiga boleh jadi adalah kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan-kawasan yang baik lah, suasana ataupun udaranya segar sesuai untuk tumbuh serang bayi. Boleh, itu dipanggil beberapa hikmah daripada cara orang Arab ini berinteraksi ataupun cara mereka menghantarkan anak-anak yang baru dilahirkan ke kawasan kampung-kampung untuk disusukan dan dibesarkan di sana. Baik, jadi kita tahu yang pertama bahawa Nabi disusukan yang pertamanya oleh ibu baginda sendiri. Yang kemudian adalah Suwaibah al-Aslamiyah, hamba perempuan Abi Lahab ni masyhur. Suwaibah al-Aslamiyah adalah beliau antara orang yang menghadiri menghadiri ketika saat Aminah bersalin. Siti Aminah sedang bersalin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Siti Aminah bersalin, Suwaibah ni terus lari kepada Abu Lahab dan mengkhabarkan kepada Abu Lahab bahawa Siti Aminah telah bersalin. Abu Lahab punya gembira, terus membebaskan Suwaibah tadi dan memerdekakan Suwaibah. Itu dia punya Abu Lahab. Dan disebutkan Sahih Bukhari dalam hadis yang dinyatakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku mimpi bahawasanya Abu Lahab ini disiksa, tapi pada hari Isnin Allah Ta'ala telah mengalirkan susu pada jari kelingking dia. Sebab apa? Kerana apa? Kerana dia ini telah memuliakan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia telah memuliakan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nukilkan pada antum ada syair disebutkan
apa disebut dia Ibn Nasr Dimashqi dia sebut apa? Ni tentang fadilat apa? Mengadakan ataupun bergembira dengan apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di sini kata dia, "Iza kana hadza kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi 'asha 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Baik, dia di sini Ibn Nasr Dimashqi kata apa? Tadi kita sebut tadi Abu Lahab dia pada hari Isnin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia minum susu sedikit. Kerana dia memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni kata Ibn Nasruddin, dia kata apa? Iza kana haza kafiran jaa zammuhu. Jikalau dia ini maksudnya apa? Apa Abu Lahab ini kafiran, hal keadaannya kafir, dan telah datang sebutannya, telah datang celaan padanya dengan ayat apa? Tabbat yadahu, celakalah tangannya itu fil jahimi mukhallada, dan berada dia di dalam neraka jahim, hal keadaannya itu kekal. Ata annahu, telah datang tu maknanya telah disebutkan berita, khabar, bahawasanya pada setiap hari Isnin sentiasa diringankan baginya itu. Kenapa? Lisururi bi ahmada, kerana dia itu gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi 'asha 'umruhu, maka apatah lagi hamba yang hidup keseluruhan umurnya itu gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mati hal keadaannya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fama dhannu bil 'abdi alladhi 'asha 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Nasr Dimashqi radhiyallahu taala anhu adalah kita bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penzahiran sempurnanya iman kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita menyambut program Maulid, kita buat apa? Berqasidah, kita buat berara, mendengar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu apabila dia manifestasi penzahiran kita terhadap cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat, dan akan meletakkan kita bersama dengan orang yang kita cintai, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah sangat-sangat salah bagi puak-puak yang membid'ahkan pekerjaan menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang mensyirikkan kita apabila kita membaca qasidah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua ini hakikatnya adalah kerana kejahilan, dan kerana mereka ini tidak mengambil ilmu itu daripada para ulama. Secara apa? Secara ambilan sanad dari generasi kepada generasi sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang apa? Saya dapat sebutkan berkenaan dengan Suwaibah. Ada hubungan dia dengan apa? Suwaibah tadi. Baik. Peristiwa yang seterusnya adalah yang disebutkan dalam bab ini. Nabi SAW mengalami peristiwa pertama kali di belah dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang masyhur. Dan ulama menyebutkan Nabi SAW itu dibedah dadanya 3 kali. Dibelah dadanya berapa? 3 kali. Yang pertama ketika disusukan oleh Halimah. Yang kedua ketika kebangkitan Nabi menjadi Rasul. Dan yang ketiga ketika peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Peristiwa Isra
dan juga Mi'raj. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan Halimah, ulama sirah menyebutkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berumur 4 tahun. Anggaran berumur berapa ketika itu pada umur 4 tahun. Waktu tu patutnya susu ni bila disusukan, susu ni 2 tahun 3 tahun dah boleh balik dah pada mak dia sendiri. Tapi apabila Siti Halimah dia mendapati apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan depa, melihat keberkatan yang begitu dahsyat. Oh, penuh. Unta-unta gemuk, kambing-kambing gemuk. Boleh kedai-kedai kurus pun jadi sihat, makan cukup. Tumbuhan-tumbuhan tanaman jadi subur, elok semua. Maka depa tahu bahwasanya itu adalah kerana keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mintalah kepada Siti Aminah supaya budak ni duduklah dengan kami lagi. Duduklah dengan kami lagi biar kami dapat ni nampak depa awal kecil pun daripada dah tahu berkenaan dengan benda yang ajib berlaku di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aminah kata tak apalah, bolehlah dudukkan di situ. Boleh. Sampailah umur 4 tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain dengan budak-budak. Main dengan budak-budak tu maknanya adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disusukan bersama dengan Nabi adalah Sayyidina Hamzah. Antaranya lagi Osman bin Maz'un. Antaranya lagi adalah Syaima. Dan banyak lagi lah beberapa orang yang menjadi dipanggil adik-beradik susuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ketika mereka duduk bermain, datang 2 orang lelaki mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibelah dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu para kanak-kanak yang lain berlari terus pergi jumpa pada Halimah dan dia berkata Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Maka dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan daripada dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahagian syaitan. Dan bahagian syaitan itu maksud dia adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati baginda tidak akan ada rasa kasihan dan rahmat kepada syaitan yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Quran menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau ini melainkan rahmat bagi sekalian alam. Maka bila kita kata sekalian alam, Nabi itu menjadi rahmat, kasihan, menyayangi sekalian alam, maka syaitan pun termasuklah kerana syaitan dia adalah sebahagian daripada alam. Maka Allah Ta'ala keluarkan apabila dia mentakdirkan kecelakaan yang ada pada syaitan ini, pada iblis ini, maka Allah Ta'ala keluarkan setiap bahagian daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali akan mengasihani syaitan. Boleh? Maka itu yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan hikmah ataupun hakikat dikeluarkan bahagian syaitan daripada dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Maka apabila selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dada, dicuci dengan air Zam-Zam dan diletakkan balik di dalam hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda itu dengan hatinya dipenuhi dengan keimanan, kebijaksanaan, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Taala jaga Nabi dia sejak daripada kecil. Maka bila dah elok, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi jumpa kepada Halimah, maka Halimah pada ketika itu dia takut. Bahaya tu, aku takut ni aku dah jaga anak orang. Kalau jadi apa-apa terus. Lepas tu dia bagi kepada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik Siti Aminah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semula kepada Siti Aminah. Boleh? Itulah kisah berkenaan dengan belahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga disebutkan dalam bab ini adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Ummu Aiman. Dijaga oleh apa? Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah wanita yang berasal daripada Habsyah.
Habsyah, iaitu wanita berkulit hitam. Dan Ummu Aiman ni namanya adalah Barakah. Dia ini asalnya adalah hamba milik ayah Nabi SAW. Maka apabila baginda SAW dah dewasa, baginda bebaskan Ummu Aiman ini, dan kemudian Ummu Aiman ini dikahwinkan dengan Zaid bin Harisah. Maka daripada Zaid bin Harisah tadi dapatlah anak Usamah bin Zaid. Itulah dipanggil anak angkat dan cucu angkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya apa? Dia punya cerita berkenaan Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ni umur dia panjang. Umur dia panjang. Hidup sampai ke zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia wafat. Baik. Kemudian seterusnya perkembangan nasyatuhu, perkembangan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab yang seterusnya pula, berkenaan dengan perkembangan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah wafat ayahnya tak kala baginda masih dalam kandungan. Dikatakan masih 2 bulan, dikatakan 7 bulan, dan dikatakan wafat ayahnya tak kala berumur 28 bulan. Masih 2 bulan, dikatakan 7 bulan, dan dikatakan wafat ayahnya tak kala berumur 28. Nah. Dan wafat ibunya tak kala baginda berumur 4 tahun. Dikatakan 6 tahun. Kemudian baginda berpindah di bawah jagaan atuk baginda Abdul Muttalib. Dan tak kala mencapai umur baginda 8 tahun, 2 bulan dan 10 hari, wafatlah Abdul Muttalib. Maka baginda berpindah pula di bawah penjagaan bapa saudaranya Abu Talib. Tak kala baginda mencapai umur 12 tahun, 2 bulan. Baik, Nabi SAW disebut itu perkembangan hidup baginda. Di sini, perkembangan hidup baginda Nabi SAW adalah perkembangan hidup baginda sebelum baginda diangkat menjadi Rasul. Sebelum baginda diangkat menjadi apa? Menjadi Rasul. Maka apa yang berlaku dalam tempoh sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul? Yang pertama, ayah baginda wafat. Ayah baginda wafat. Ketika Nabi masih lagi dalam kandungan, dikatakan ketika Nabi masih 2 bulan, dikatakan 7 bulan. Dan dikatakan 28 bulan. Itu khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan tarikh kewafatan ayah Nabi SAW, Abdullah, Sayyidi Abdullah. Dan kemudian wafat ibunya ketika Nabi berumur 6 tahun. Itu yang masyhur. Ya. Kemudian Nabi berpindah di bawah jagaan Abdul Muttalib, dan kemudian Abdul Muttalib atuk Nabi wafat pada Nabi ketika berumur 8 tahun, dan kemudian Nabi berpindah di bawah jagaan Abu Talib. Baik. Okey, seterusnya tak kala baginda mencapai umur 12 tahun, 2 bulan, 10 hari, baginda telah keluar bersama-sama ayah saudaranya Abu Talib ke Syam. Namun ketika sampai ke Busra, baginda telah dilihat oleh seorang rahib yang bernama Bahira. Maka dia telah ataupun Buhaira. Itu baru nak belajar daripada Syekh Jumaah itu. Baik, Buhaira. Maka dia telah ketahui akan sifat-sifat Nabi, lalu terus pergi kepadanya, kemudian memegang tangan baginda seraya berkata, ini adalah Rasul bagi Tuhan sekalian alam. Allah akan mengutuskannya sebagai rahmat buat sekalian alam. Sesungguhnya kalian tak kala tiba di Aqabah tidak akan wujud suatu batu maupun pokok, melainkan sekaliannya akan tunduk sujud kepadanya, dan keduanya tidak akan sujud melainkan pada Nabi. Dan sungguhnya dia telah disifatkan secara nyata dalam kitab kami, dan dia di generasi sebelum kami amat dikenali. Maka dia berkata kepada Abu Talib, demi sesungguhnya jika kamu masuk ke wilayah Syam, nescaya kaum Yahudi pasti membunuhnya. Maka Abu Talib membiarkan menguap pula. Okay, sorry. Baik, maka Abu Talib membiarkan mereka pulang kerana takut akan kejahatan kaum Yahudi ke atas baginda Nabi SAW. Kemudian pada beberapa tahun berikutnya, Nabi keluar buat kali kedua ke Syam bersama-sama Maisarah,
hamba lelaki kepunyaan Khadijah radhiyallahu taala anha dalam sebuah kafilah dagang kepunyaannya sebelum dia dikahwini oleh baginda. Tak kala baginda tiba di Syam, baginda duduk berteduh di bawah pohon pokok yang berdekatan dengan gereja seorang rahib. Maka kata rahib itu, tidak ada yang turun berteduh di bawah pokok ini seorang pun melainkan Nabi. Dan adalah Maisarah pada ketika itu berkata, turun dua malaikat dari langit. Kulihat keduanya sedang memayungi baginda. Tak kala baginda pulang dari pemusafirannya itu, baginda berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid ketika baginda berumur 25 tahun, 2 bulan 10 hari. Dan dikatakan setelah itu, kemudian ketika berumur 35 tahun, baginda telah menyaksikan pembinaan semula Kaabah dan dengan tangan baginda lah Hajar Aswad diletak semula pada tempatnya. Baik. Diletak semula pada tempatnya. Okey. Seterusnya adalah pada ketika Nabi berumur 12 tahun. Nabi bekerja pergi ke Syam. Baik, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai peniaga yang menemani membantu pakciknya untuk berniaga di Syam, Nabi SAW telah melakukan beberapa pekerjaan yang lain. Antara yang masyhur adalah Nabi SAW mengambil upah mengembala kambing. Mengambil upah mengembala kambing. Maka Nabi SAW kata, kuntu ar'a ghanama ahli Makkah li qararit min dinar. Aku ni jaga kambing orang Mekah untuk mendapat sedikit upah. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berniaga bersama dengan pakcik baginda Abu Talib. Baik, apa kita boleh belajar daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Kita tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang dah bertanggungjawab sejak daripada kecilnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda walaupun ketika tu masih umurnya budak, rasa tanggungjawab, tak mau membebankan pengasuh dia, penjaga dia, itu Abu Talib, untuk memberi nafkah kepada dirinya. Bahkan dia ada inisiatif sendiri untuk belajar bekerja, untuk menampung kehidupan seharian. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sepatutnya begitulah. Jangan kita ada sedikit pun rasa malas untuk kita mencari nafkah rezeki yang halal untuk ahli keluarga kita. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lain, mereka dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Dan antaranya adalah setiap daripada nabi-nabi ini memelihara kambing. Rasulullah SAW kata apa? Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Tidak ada seorang pun daripada nabi-nabi ini melainkan depa ni kesemuanya adalah mengembala kambing. Siapa bekerja? Dan ada Daud alaihissalam ya'kulu min kasbi yadih. Nabi Daud alaihissalam, dia makan daripada hasil kerja tangan dia. Maknanya dia tukang besi, kemudian dia ambil upah daripada tu, dia guna untuk kehidupan. Begitulah juga Nabi Nuh alaihissalam, begitulah juga nabi-nabi yang lain. Boleh? Maka janganlah kita rasa malas, ya. Baik. Habis kat situ. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi bersama dengan Abu Talib tadi, pergi ke Syam, untuk membuat perniagaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang yang dipanggil sebagai Buhaira Rahib. Baik. Makna Buhaira sebenarnya adalah tasik kecil. Itu Buhaira. Ar-Rahib itu, rahib ni orang yang ni lah, orang yang tok rahib, orang yang beribadat, mengasingkan diri daripada manusia, tidak berkahwin dan sebagainya. Boleh? Dia rahib. Baik. Dan dia digelar sebagai Buhaira Rahib. Dan hakikatnya disebut oleh Maulana Syarif Jumaah, nama dia bukan Buhaira, tu dia punya gelaran dia, sebabkan dia punya gereja dekat dengan satu tasik. Maka dia orang panggil Buhaira Rahib. Maksudnya rahib yang berada di tasik. Tapi bila dah panggil orang jadi macam tu, orang jadi kenal, maka jadi macam nama dah. Jadi macam apa? Nama dah
bagi diri dia. Dan sedangkan itu bukan nama dia. Baik, itu bukan apa? Bukan nama dia. Okey. Maka dia bila nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terus pegang tangan Nabi, dia kata ni adalah Rasul yang terakhir akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sekalian alam. Macam mana bukti dia? Dia kata tak pernah aku nampak hampa ni bila lalu ke kawasan Aqabah. Kawasan Aqabah ni kawasan Jordan, dekat Jordan, sepanjang Jordan. Mereka pokok-pokok semua sujud kepada dia. Itu dia. Sungguhnya dia ini dikenali dalam kitab-kitab kami, mereka kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Taurat dan sebagainya. Dan semua di kalangan kami ini generasi sangat kenal berkenaan dengan dia. Itu memang apa dia yang disebutkan tu adalah bukti dan golongan-golongan ahli kitab mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kata Allah Taala sebut dalam Al-Quran kan, apa dia, falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'akum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan apabila datang kepada mereka itu kitab menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu apabila berperang yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka menuntut bahawa kami ini menang dalam peperangan ini dengan berkat Nabi Muhammad akhir Nabi yang bakal diutuskan. Maksudnya orang Yahudi ni ketika perang, dia bersebut, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad menangkan kami dalam perang ini. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Itu makna apa? Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka apabila datang kepada mereka apa yang mereka ketahui berkenaan dengan apa yang disebutkan dalam kitab mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih, terus dia berkufur. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah Taala pada orang yang kafir. Wa'azubillah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran bahawasanya orang-orang di kalangan apa? Di kalangan ahli kitab mengenali berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah rahib tadi, dia kata, hang kena buat balik dari. Kalau tidak, orang Yahudi bila dapat detect, dia akan pergi bunuh lelaki ni. Budak ni. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib ni kesian kepada siapa? Anak melakan dia. Dan terus mengantar anak melakan dia semula ke Mekah. Boleh, itu peristiwa yang pertama. Baik. Peristiwa yang kedua adalah Nabi SAW keluar bersama dengan Maisarah. Maisarah ni kita kata hamba perempuan milik Khadijah. Okay, Nabi ni ketika ni Nabi dah besar. Nabi dah apa? Nabi dah besar, umur lebih kurang 20-an. Maka Rasulullah SAW diberikan kepercayaan untuk memperdagangkan, diberikan kepada baginda modal, dan baginda Nabi SAW berdagang menggunakan modal tersebut. Dia panggil konsep mudharabah. Dia bagi konsep apa? Mudharabah. Ada orang ni kaya, ada harta tapi tak pandai berniaga. Ada seorang ni dia pandai berniaga, tapi dia tak ada harta. Maka pakat-pakat apa? Share skill masing-masing, harta masing-masing, dan dibahagikan apa dia, kadar keuntungan itu berdasarkan persetujuan. Kalau contohnya 50-50, 50-50 lah. Boleh? Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berniaga, dan disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga ni bukan saja sampai ke Syam, bukan saja sampai ke Yaman, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sampai ke kawasan Bahrain, kawasan Oman, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga. Itu disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah lah. Baik. Maka dalam peristiwa tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berteduh di satu pokok. Berteduh di mana? Di satu pokok yang berdekatan dengan gereja. Maka ketika itu datang seorang rahib, dia kata apa? Siapa yang duduk di bawah pokok ni adalah itu Nabi. Maksudnya dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal. Boleh? Jadi dikatakan pokok yang tempat Nabi berteduh itu masih lagi ada. Yang ini bukan dikatakan memang betul, dikaji oleh ilmuwan sirah nabawiyah berkenaan dengan kebenaran pokok yang berada di padang pasir, tengah padang pasir, dia situ je pokok yang ada.
dan dikaji bahawa memang berdekatan pokok itu ada gereja. Baik, saya kongsikan kepada antum pokok tu, gambar tu sebentar. Nak cek, tak cek lagi. Nak kongsikan kepada antum pokok tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berteduh. Jadi kita tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Share screen. Okey. Boleh nampak nah? Ini dipanggil pokok tempat berlindung Rasulullah SAW, kekal segar sehingga kini. Pokok ini dikatakan satu-satunya pokok yang rendang di tengah padang pasir yang terik. Dia kata Putra Ghazi Muhammad mengkaji dia itu berdasarkan rujukan kuno. Rujukan apa? Rujukan kuno. Boleh? Itu saya dah kongsikan kepada antum. Baik. Nampak tak? Nampak? Tak bakal tak nampak tu. Boleh Google tulis ya, pokok tempat Nabi berteduh. Pokok tempat Nabi berteduh. Itu. Okey. Nanti dia keluar lah. Gini Isra' ni. Syarah Jumaah pun dah ulama-ulama lain ada kaji berkenaan dengan pokok tersebut, dan dikatakan kenapa pokok itu masih lagi, ini pengkaji Jerman sebut, kenapa pokok ni masih lagi kekal, masih lagi kekal hidup berada di padang pasir walaupun dalam keadaan yang kering kontang. Dia kata apa? Pokok ni pelik. Dia ada macam apa? Macam tokoh energi. Yang mana energi ni ada pada manusia aja. Tak ada pada benda-benda yang lain. Apa dia tu? Energi cinta. Taqatul hub. Energi cinta. Dia kata energi cinta tu pada siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Itu yang disebutkan berkenaan dengan peristiwa tadi. Baik, kemudian Maisarah pun kata, aku bila di waktu rembang, aku melihat dua malaikat menaungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, baginda berumur 25 tahun, baginda berkahwin dengan Khadijah yang ketika itu berumur 40 tahun. Dan ketika Nabi berumur 35 tahun, baginda menyaksikan pembinaan semula Kaabah. Kaabah runtuh kerana banjir. Dan di situlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam letak Hajar Aswad dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik. Dan banyak lagi lah kalau kita baca kitab-kitab sirah yang lebih besar, dia akan cerita banyak lagi berkenaan dengan apa yang berlaku sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Antaranya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam peperangan Fujjar. Kemudian terlibat dalam peperangan terlibat dalam Hilful Fudul. Kemudian banyak lagi lah yang diceritakan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan menjadi rasul. Boleh? Baik. Faham Okey, bab yang seterusnya insya-Allah kita akan baca adalah kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kebangkitan Nabi menjadi rasul. Okey, Ustaz. Okey. Baik. Mana ni? Okey, kita sambung. Bi'satuhu sallallahu alaihi wasallam, kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Dikala baginda Nabi mencapai umur 40 tahun 1 hari,
Allah telah membangkitkan baginda sebagai utusannya, penyampai berita gembira dan pemberi amaran. Jibril mendatanginya dengan wahyu di Gua Hira. Seterusnya berkata, bacalah. Maka jawab Nabi, aku tidak tahu membaca. Kata Nabi, maka dia mengambilku dan mendekatku sehingga akan aku merasa penat. Kemudian dia melepaskan aku, justru berkata lagi, bacalah. Aku tidak tahu membaca. Aku jawab, aku tidak tahu membaca. Maka pada kali ketiga dia berkata kepada aku, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dikatakan bahawa wahyu turun buat pertama kalinya pada hari Isnin bertepatan dengan 8 Rabiul Awal. Setelah itu berlakulah pengepungan rakyat Mekah ke atas ahli keluarga baginda Nabi SAW, dan ianya berkekalan selama 3 tahun. Diriwayatkan bahawa pengepungan terhadap baginda dan ahli keluarganya berakhir ketika baginda berumur 49 tahun. Setelah itu dalam tempoh 8 bulan 21 hari, ayah saudara baginda Abu Talib mangkat, dan berterutan selepas itu selama 3 hari, isteri baginda pula pulang menghadap Tuhannya. Tak kala baginda berumur 51 tahun, 3 bulan datang kepada baginda sekumpulan jin dari Nasibin untuk memeluk Islam. Tak kala baginda berumur 51 tahun, 9 bulan, baginda diisrakan di antara telaga Zamzam dan makam Ibrahim ke Baitul Maqdis. Kemudian baginda didatangi dengan burak, seterusnya diangkat ke langit, dan dari situlah diwajibkan solat. Di masa Nabi berumur 53 tahun, baginda berhijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah pada hari Isnin bersamaan 22 Rabiul Awal, dan mula menjejak kaki di Madinah pada hari Isnin. Dan disitulah baginda Nabi SAW tinggal selama 10 tahun sehinggalah baginda wafat. Terdapat pada setengah tarikh yang telah kami sebutkan tadi percanggahan di sisi para perawi dan telah kami ceritakan secara terperinci dalam kitab kami yang bernama Uyunul Asar. Uyunul Asar. Baik. Kata Tuanku radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, ketika Nabi SAW berumur 40 tahun 1 hari. Ini dia punya waktu Nabi SAW diangkat menjadi Rasul adalah cukup 40 tahun. Baik. Kita kata Nabi SAW sebelum Nabi itu didatangi oleh Jibril, ada peristiwa yang masyhur disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW berlaku kepada baginda itu mimpi yang benar. Ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar. Iaitu apa? Nabi kata, aku lihat apa yang bakal berlaku besok. Seperti mana datangnya fajar subuh. Seperti mana datangnya fajar apa? Fajar subuh. Maksud dia apa? Seperti mana datangnya fajar subuh tu adalah sebagaimana kita yakin besoknya itu akan ada fajar subuh, maka begitulah juga kita yakin betapa benarnya mimpi yang Nabi dapat dalam mimpi baginda tentang peristiwa yang bakal berlaku pada besok hari. Boleh? Itu yang maksud di dalam hadis Nabi SAW yang saya sebutkan pada antum tadi. Baik. Maka Nabi mimpi pada malam apa yang besok nak berlaku. Mimpi. Selama berapa lama? 6 bulan. Selama 6 bulan. Kesemua ini adalah persiapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapan kepada Nabi untuk apa? Nak diangkat menjadi Rasul. Bila dah tiap-tiap hari jadi macam tu. Mimpi malam ni, besok apa nak jadi, sebiji apa jadi tu. Maka Nabi mesti terasa, ni ada something tak kena ni, mesti pencipta aku ni nakkan sesuatu pada aku. Sebab dia jadi straight. Maka terdetik hati daripada Nabi SAW untuk apa? Untuk nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak berkhalwah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tafakkur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun berkhalwah di Gua Hira. Kata Maulana Syekh Yusri, kenapa Nabi duduk di Gua Hira untuk beribadat? Kerana daripada Gua Hira itu direct boleh melihat kepada Kaabah. Direct melihat kepada apa?
kepada Kaabah. Itu satu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendiri melakukan ibadat. Orang khilaf di kalangan para ulama. Nabi bila bersendiri buat amal ibadat, Nabi buat amal ibadat apa? Sedangkan solat difardukan pada Isra' Mi'raj dan amal ibadat yang lain. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Maka jumhur ulama mengatakan ibadat Nabi berkata itu adalah ibadat tafakkur. Ibadat apa? Ibadat tafakkur. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengamati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jumhur pandangan ulama. Ada mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat atas amalan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu melakukan solat pagi dan petang, dikatakan begitu. Ataupun solat tapi ketika itu tidak diwajibkan, dikatakanlah. Tapi yang rajih disebutkan oleh para ulama, tidak ada ibadat khusus, hanyalah tafakkur, bertafakkur, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Nabi berumur pada ketika itu 41 tahun 1 hari, maknanya cukup 40 tahun. Maka datang kepada baginda Jibril, menyampaikan kepada baginda wahyu yang pertama, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka apabila Jibril suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Iqra', Nabi kata aku mana tahu baca. Iqra', Nabi kata aku tak tahu baca. Iqra', dia kata tak tahu baca lagi. Badan dia Jibril peluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Maka bila yang ketiga Jibril bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulama menyebutkan Jibril apabila memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, memeluk untuk apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mengambil berat, mencerdaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya Nabi ambil berat tentang apa yang bakal nak disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik, kemudian dikatakan bahawa wahyu turun buat pertama kalinya pada hari Isnin bertepatan 8 Rabiul Awal. Wahyu pertama. Dikatakan macam tu. Tapi kita yang masyhur adalah wahyu pertama diturunkan pada bulan Ramadan 17 Ramadan. Yang masyhurlah. Pandangan ada khilaf lah pandangan berkenaan dengan bilakah diturunkan wahyu tersebut. Baik. Kemudian setelah itu berlakulah perkembangan. Okey. Tuan Guru radhiyallahu anhu dia menceritakan terlampau ringkas tentang peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul. Ataupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah diringkaskan. Kalau kita tahu ataupun kita semua tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 13 tahun. Kemudian dalam tempoh 13 tahun itu 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, sama ada secara tersembunyi atau secara terang-terangan. Dan kemudian tempoh 3 tahun terakhir sebelum Nabi berhijrah, Nabi diboikot. Nabi dan seluruh keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib diboikot oleh orang-orang orang-orang Mekah. Tak boleh menikah orang perempuan mereka, tak boleh jual beli dengan mereka dan seterusnya. Itu boikot yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi Tuan Guru dia tak cerita dia 10 tahun, dia tempoh 10 tahun tu, dia suruh kita baca kitab-kitab yang lebih besar. Nanti insya-Allah habis kitab ni kita sambung kitab-kitab yang lebih besar insya-Allah taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diboikot dan dikepung, diletakkan di satu kawasan namanya Syam. Di Syam. Kemudian diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pada ketika itu berumur 49 tahun. Baik, dalam tempoh 8 bulan 21 hari daripada pemboikotan itu, ayah saudara baginda Abu Talib meninggal. Dan setelah itu Khadijah pula meninggal alaihissalam. Wafat pula Khadijah alaihissalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amat sedih. Boleh? Dan kemudian berakhirlah perkembangan tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika itu
pergi menuju ke mana? Ke Taif untuk beribadat, untuk nak berdakwah. Maka bila di Taif, bukanlah orang Taif itu terima, bahkan mereka hina Rasulullah SAW, anaya Rasulullah SAW. Maka ketika baginda berumur 51 tahun 3 bulan, orang jin pula yang beriman kepada Nabi SAW memeluk Islam daripada Nasibin. Nasibin adalah kawasan di mana? Di Turki, untuk memeluk Islam pada Nabi SAW. Baik, seterusnya selepas daripada peristiwa Taif itu, baginda berumur 51 tahun 9 bulan, baginda diisrakan ke Telaga Zamzam, dan makam Ibrahim di antara ke Baitul Maqdis. Ini masyhurlah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa Isra Mi'raj itulah diwajibkan kepada baginda dan umat baginda ini untuk kita beribadat dengan ibadat solat. Bila Nabi berumur 53 tahun, baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah pada hari Isnin bertepatan dengan 22 Rabiul Awal. Kemudian menjejak kaki juga pada hari Isnin. Jadi tempoh perjalanan Nabi sebanyak 14 hari. Dan di situlah Nabi SAW tinggal selama 10 tahun, dan di situlah baginda SAW wafat. Baik, kata Maulana Imam Musannif, terdapat pada setengah tarikh yang telah kami sebutkan tadi percanggahan, ada khilaf di kalangan para perawi, dan kesemua itu kami ceritakan terperinci dalam kitab kami yang bernama Uyunul Asar. Uyunul Asar. Maghazihi, ekspedisi peperangan disertai oleh baginda Nabi SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah berkenaan dengan peperangan Nabi ini kita akan sambung pada sesi yang akan datang nanti, insyaAllah ta'ala. Jadi sekadar itu saja. Jangan lupa memiliki kitab ini, kitab Nurul Uyun, untuk rujukan antum. InsyaAllah pakat-pakat share video ini kepada orang-orang lain. Moga ada manfaat, ada pada habab-habab kita lah, insya-Allah taala. Jadi pakat-pakat kita doa bulan-bulan Ramadan ini kita keluar dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini dipilih Allah Taala di kalangan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka, diangkat darjatnya di syurga Firdaus dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiru وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم انفعنا ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا محل قدر الإنسان وذكر اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا عن البلاء صابرا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.